Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, insya-Allah pada hari ini kumpulan kami akan menerangkan serba sedikit tentang analisis keutuhan wacana, sumber rujukan dan kejelasan dalam penulisan akademik. Jadi, sebelum kita meneruskan pembentangan pada hari ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya ialah Qurratul Ain Najla binti Hazman. Dan dua orang sahabat saya, yang pertama iaitu Siti Nur Akilah binti Ahmad Tarmizi. Dan yang kedua, Wardina Ifah Syufia binti Syahri. Okey, seterusnya kita masuk kepada definisi wacana. Okey, apa itu wacana? Wacana ni diertikan sebagai unit bahasa yang melebihi had ayat, yang terdiri daripada ayat, ceraian, bab buku, cerita, dialog, siri buku dan sebagainya, yang menunjukkan hubungan-hubungan dan perkembangan fikiran yang berturutan. Okay, seterusnya, definisi wacana menurut Asma Omar pada tahun 2009. Beliau menyatakan bahawa wacana adalah keseluruhan pelahiran bahasa oleh penutur atau penulis, iaitu sistem bahasa dan unsur-unsur luar daripada sistem bahasa yang menyumbang ke arah yang menjadikan pertuturan atau tulisan berkenaan sebagai sesuatu yang bermakna dalam komunikasi. Sekarang kita masuk kepada bahagian ciri-ciri keutuhan wacana. Yang pertama iaitu kohesi ataupun tautan yang bermaksud perhubungan yang erat. Yang kedua iaitu koheren atau panggil sebagai runtutan yang bermaksud kesinambungan antara satu ayat kepada ayat yang lain. Yang ketiga, tujuan sesuatu wacana. Sesuatu wacana bertujuan adalah untuk berkongsikan penemuan, rumusan, inovasi dan juga teknik. Yang keempat iaitu penerimaan oleh pembaca atau pendengar. Yang kelima iaitu maklumat yang terkandung. Yang keenam, keadaan yang mewujudkan wacana. Dan yang ketujuh iaitu interteks, iaitu peranan wacana-wacana lain yang membantu pendengar atau pembaca untuk memahami apa yang didengar dan apa yang dibaca. Baiklah, seterusnya kita masuk ke ciri keutuhan wacana yang baik dan utuh. Jadi wacana yang baik dan sempurna dikenali sebagai wacana utuh, dan terdapat beberapa aspek untuk menghasilkan wacana yang utuh, iaitu yang pertama, urutan atau koheren, iaitu kesinambungan idea yang bermakna. Yang kedua, pertautan atau kohesi, iaitu keserasian unsur linguistik dengan linguistik yang lain. Yang ketiga, wujudnya penada wacana dari segi semantik, fenologi, leksikal dan gramatik. Baiklah, kita akan masuk kepada konsep keutuhan wacana. Jadi, keutuhan wacana ni terbahagi kepada 4. Yang pertama, keutuhan semantik. Yang kedua, keutuhan fenologi. Yang ketiga, keutuhan leksikal. Yang keempat, keutuhan gramatikal. Baiklah, saya akan terangkan berkaitan dengan keutuhan semantik. Jadi, keutuhan semantik ni terbahagi kepada 2 aspek, iaitu yang pertama, hubungan semantik antara bahagian wacana. Yang kedua, hubungan semantik yang dilihat dari segi konteks atau latar wacana. Baiklah, hubungan semantik antara bahagian wacana ni terbahagi kepada 5. Di bawah itu ada 5 anak dia. Jadi yang pertama, hubungan sebab dan akibat. Yang kedua, hubungan sebab dan tujuan. Yang ketiga, hubungan sebab dan hasil. Yang keempat, hubungan alasan dan kesan. Yang kelima, hubungan syarat dan hasil. Baiklah, saya akan berikan contoh untuk saya akan bagi contoh ajalah untuk setiap bahagian itu. Baiklah, bagi yang pertama, hubungan sebab dan akibat. Contoh dia, Ali tidak belajar bersungguh-sungguh di dalam kelas. Jadi, akibat dia tidak mendapat keputusan yang cemerlang.
Baiklah, bagi yang kedua, hubungan sebab dan tujuan. Aisyah mengulang kaji pelajaran setiap hari. Jadi tujuan dia ingin membanggakan ibu bapa dia. Yang ketiga, hubungan sebab dan hasil. Contoh ayat dia, Osman sangat rajin belajar. Hasil dia mendapat anugerah pelajar terbaik di sekolahnya. Yang keempat, hubungan alasan dan kesan. Contoh ayat dia, Nazrah bangun lambat ke sekolah. Kesan dia didenda oleh cikgunya di sekolah. Yang kelima, hubungan syarat dan hasil. Contoh ayat dia, jika saya berusaha bersungguh-sungguh untuk dapat keputusan cemerlang, hasil dia, saya akan berjaya di masa hadapan. Baiklah, seterusnya kita akan pergi kepada yang kedua, iaitu hubungan semantik yang dilihat dari segi konteks atau latar wacana. Baiklah, yang pertama adalah keutamaan wacana. Dari segi hubungan semantik antara bahagian wacana. Jadi saya akan kaitkan keutamaan semantik dengan artikel yang saya ambil berkaitan dengan obesiti. Baiklah, yang pertama, hubungan sebab dan akibat. Jadi contoh ayat yang saya ambil, murid-murid sekolah seringkali mengamalkan makanan yang tidak sihat, yang mana mudah diperoleh dan mempunyai harga yang lebih murah. Jadi akibatnya, pemakanan seperti ini menyebabkan 3 daripada 10 penduduk Malaysia atau bersamaan dengan 6.4 juta orang menghadapi tekanan darah tinggi. Baiklah, seterusnya, hubungan sebab dan tujuan. Jadi contoh ayat yang saya ambil adalah, pada tahun 1990-an, Kementerian Pendidikan Malaysia mula mengambil tindakan untuk mengatasi masalah obesiti di negara ini. Jadi tujuannya adalah Kementerian Kesihatan Malaysia ni memperkenalkan program-program kesihatan seperti program pemakanan sihat dan program aktiviti fizikal ini. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesedaran masyarakat tentang pentingnya gaya hidup sihat. Seterusnya, hubungan sebab dan hasil. Contoh ayat yang saya ambil, selain itu, mengamalkan pengambilan makanan sihat juga dapat membekalkan zat dan nutrien yang cukup kepada murid, yang mana murid sekolah sangat memerlukan zat dan nutrien yang mencukupi bagi mengelakkan daripada hilang fokus dalam pembelajaran. Seterusnya, hasilnya lah, ia penting dalam mengurangkan risiko penyakit seperti diabetes, obesiti, hipertensi dan kardiovaskular. Jadi kat sini hasil dia kuranglah risiko untuk dapat penyakit ni. Seterusnya, yang keempat, hubungan alasan dan kesan. Jadi contoh ayat yang saya ambil ialah, selain itu, murid juga kerap mengambil makanan yang mempunyai gula berlebihan yang menyebabkan diabetes pada usia yang muda. Jadi kesan dia, Pertumbuhan Kesihatan Sudunia menganggarkan kira-kira 463 juta orang dewasa di seluruh dunia penghidap diabetes pada tahun 2019. Jadi kesannya banyaklah orang yang menghidap penyakit diabetes ni. Jadi yang kelima, hubungan syarat dan hasil. Contoh ayat yang saya ambil ialah, ibu bapa merupakan individu yang sangat rapat dengan anak mereka yang juga pelajar universiti. Hasil dia, jika ibu bapa ni didik dari awal, pelajar ni akan lebih peka dengan keburukan dalam pengambilan makanan yang tak sihat. Baiklah, saya akan pergi kepada keutamaan semantik yang dilihat dari aspek hubungan semantik yang dilihat dari segi konteks atau latar wacana. Jadi ayat yang saya ambil adalah, pada tahun 1990-an, Kementerian Kesihatan Malaysia mula mengambil tindakan untuk mengatasi masalah obesiti di negara ini. Jadi ayat yang pertama ni dia dikaitkan dengan ayat yang kedua, di mana Kementerian Kesihatan Malaysia ni memperkenalkan program-program kesihatan seperti program pemakanan sihat dan program aktiviti fizikal untuk meningkatkan kesedaran masyarakat tentang pentingnya gaya hidup sihat. Jadi macam yang pertama tadi, Kementerian Kesihatan ambil tindakan. Jadi ayat yang kedua ni dia kaitkan dengan cara Kementerian Kesihatan ni memperkenalkan program-program kesihatan. Baiklah. Kita masuk kepada keutuhan leksikal.
Menurut Faridah Nazir pada tahun 2014, beliau mengatakan bahawa keutuhan leksikal ni merujuk kepada hubungan antara bahagian wacana, iaitu antara perkataan atau leksikal dalam wacana tersebut. Berdasarkan pemilihan dan penggunaan perkataan atau kosakata yang serasi dan sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. Jadi, cara untuk memperoleh hubungan leksikal ni termasuk hubungan berdasarkan pembuka serta penutup. Lepas tu antonim, hiponim, kolokasi, sinonim, pengulangan unsur perkataan yang sama dan pengulangan yang digunakan dalam wacana. Seterusnya, kita masuk kepada 6 jenis hubungan yang membentuk leksikal. Okey, yang pertama, pembuka dan penutup. Okey, pembuka dan penutup ni dapat membentuk keutuhan leksikal. Pembuka dan penutup ni banyak dalam penggunaan karya klasik dan surat kiriman rasmi. Dalam penulisan karya klasik banyak menggunakan al-kisah sebagai pembuka dan wallahu alam sebagai penutup. Begitu juga dengan surat rasmi. Surat rasmi dengan segala hormatnya, perkara di atas adalah digunakan sebagai pembuka dan penutup surat rasmi pula adalah sekian, terima kasih. Okey, seterusnya hubungan yang kedua yang dapat membentuk leksikal adalah antonim. Okey, antonim ni apa? Antonim ni perkataan lawan maksud. Okey, contohnya hidup segan, mati tak mahu. Lepas tu yang kedua, pemuda harapan bangsa, pemudi tiang agama. Jadi, jelaslah dalam contoh yang diberikan sebentar tadi, perkataan hidup tu adalah berlawanan dengan mati. Begitu juga dengan perkataan pemuda. Perkataan pemuda ni berlawanan dengan pemudi. Okey, kita tengok contoh aplikasi antonim dalam artikel. Okey, secara pembandingan, pelajar lelaki mempunyai kadar prevalence lebihan berat badan dan obesiti lebih tinggi berbanding pelajar perempuan, iaitu 32.9% dan 24.7% masing-masing. Jadi, perkataan pelajar lelaki tu berlawanan dengan perkataan pelajar perempuan. Okey, seterusnya kita masuk kepada hubungan ketiga yang dapat membentuk leksikal, iaitu hiponim. Okey, apa itu hiponim? Hiponim ni adalah perkataan yang mempunyai makna yang boleh menunjukkan maksud perkataan lain, iaitu makna umum dan makna khusus. Husin Fatih 2016 menjelaskan bahawa hiponim ni ditakrifkan sebagai suatu perkataan yang memberi makna kepada suatu perkataan yang lain. Okey, jadi contoh ayat yang berkaitan dengan hiponim ni, saya baca sikit. Lebih 20,000 pokok daripada 77 spesies bunga termasuk orkid digunakan bagi menyelahkan keindahan konsep Miracle Garden. Antara jenis orkid yang dipamerkan ialah Miniature Oncidium, Vanda Oncidium dan Miltonia. Jadi dalam contoh ayat tadi, orkid tu adalah perkataan yang membawa makna umum. Lepas tu manakala miniature, oncidium, vanda, semua tu kan, yang tu adalah perkataan nama yang membawa makna khusus berkaitan dengan orkid sebagai kata nama umum. Okay, jadi kita tengok contoh aplikasi penggunaan hiponim dalam artikel. Okey, murid sekolah juga dapat melakukan aktiviti sihat seperti jogging, bersenam dan berbasikal tanpa mempunyai sebarang masalah. Jadi kita dapat tengok kat sini
melakukan aktiviti sihat ni makna yang umum, perkataan yang membawa makna yang umum. Lepas tu jogging, bersenam dan berbasikal ni membawa makna yang khusus kepada makna yang umum. Kiranya jogging, bersenam dan berbasikal ni membawa makna yang khusus kepada makna yang umum tadi, iaitu aktiviti yang sihat. Okey, seterusnya hubungan yang keempat ialah kolokasi. Kolokasi ni merujuk kepada hubungan kedudukan atau kewujudan antara satu perkataan dengan yang lain dalam satu susunan. Jadi menurut Faridah Nazir pada tahun 2014, beliau menjelaskan bahawa kolokasi ni sebagai pengulangan yang melibatkan penggunaan sekumpulan perkataan yang saling berkait dengan sesuatu idea, topik, situasi atau konteks. Okey, jadi kita tengok sikit contoh ayat yang berkenaan dengan kolokasi. Okey. Setiap kaum di Malaysia mempunyai pakaian yang menunjukkan identiti mereka tersendiri. Baju kurung, baju Melayu, jongsam, sari dan kurta, serta baju kadazan dusun, bajau dan baju murut menggambarkan jenis masyarakat yang berbilang kaum di Malaysia. Jadi, berdasarkan contoh ayat tadi tu, kita dapat lihat bahawa perkataan baju kurung, baju Melayu, jongsam, sari dan sebagainya dianggap perkataan yang berkolokasi kerana perkataan ini adalah berkaitan dengan satu perkara yang sama, iaitu berkaitan dengan pakaian tradisional Malaysia. Okay, jadi contoh aplikasi kolokasi dalam artikel ialah orang yang mengalami obesiti ni mempunyai risiko yang lebih tinggi untuk mengalami penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, tekanan darah tinggi, kencing manis dan kanser. Jadi diabetes, penyakit jantung, tekanan darah tinggi, kencing manis dan kanser ni dianggap perkataan yang berkolokasi kerana perkataan ini berkaitan dengan satu perkara. Berkaitan dengan satu perkara yang sama, iaitu berkaitan dengan risiko yang akan dialami orang yang mengalami obesiti. Risiko yang akan dihadapi oleh orang yang mengalami obesiti. Okey, seterusnya hubungan yang kelima ialah pengulangan kata yang sama. Okey, pengulangan ni bermaksud setiap perkataan diulang secara penuh tanpa memberikan sebarang perubahan sama ada bunyi ataupun maksudnya. Husin Fatih pada tahun 2016 menjelaskan bahawa pengulangan ni boleh dalam bentuk bunyi, suku kata atau perkataan yang dianggap penting untuk memberi penekanan dalam sebuah konteks yang sesuai. Okay, jadi contoh aplikasi pengulangan kata yang sama dalam artikel. Okey, kalau kita tengok ayat pertama tu nak cakap Kementerian Kesihatan Malaysia ni mula mengambil tindakan untuk mengatasi masalah obesiti. Lepas tu yang kedua cakap Kementerian Kesihatan Malaysia memperkenalkan program-program seperti program kawalan berat badan dan program kawalan kolesterol untuk membantu orang yang mengalami masalah obesiti. Okey, yang terakhir sekali persamaan leksikal atau sinonim. Okey, persamaan leksikal ni merujuk kepada perkataan yang berlainan bentuk ejaan atau bunyi tetapi mempunyai makna yang sama atau hampir sama. Persamaan ini dapat dilihat berdasarkan ciri persamaan perkataan dalam dua ayat yang berterutan untuk menunjukkan persamaan maksud. Okey, kita tengok contoh aplikasi persamaan leksikal atau sinonim ni dalam artikel. Okey.
Pada masa kini, ramai murid yang terdedah kepada bahaya akibat mengamalkan budaya pemakanan tidak sihat yang juga memberi kesan kepada pemikiran murid. Makanan tidak sihat ini merupakan makanan segera yang mana setengah murid mengambilnya sebagai makanan rutin harian. Jadinya dekat ayat pertama tu gunakan perkataan pemakanan. Lepas tu maksud dia pemakanan tidak sihat. Ayat yang kedua menggunakan perkataan makanan. Tapi maksud yang sama, iaitu makanan juga. Makanan tidak sihat, makanan tidak sihat. Jadi membawa makna yang sama. Keutahan gramatikal. Apa yang dimaksudkan dengan keutahan gramatikal? Keutahan gramatikal ialah nauhan ataupun tata bahasa. Menurut Abdullah Yusuf Durul Sembilan menjelaskan bahawa makna gramatikal ialah satu kajian semantik yang mengkaji makna yang hadir dalam proses gramatikal seperti pengimbuhan, penggandaan dan juga pemajmukan. Jenis keutahan gramatikal. Jenis keutahan gramatikal terbagi pada 4. Yang pertama iaitu penanda rujukan. Penanda rujukan ialah kata ganti nama diri dan kata ganti nama tunjuk. Penggunaan penanda rujukan dalam wacana mempunyai ciri keutahan gramatikal seperti penggunaan kata ganti nama diri iaitu saya, dia, kamu dan mereka, manakala penggunaan kata ganti nama tunjuk iaitu itu dan ini. Yang kedua iaitu penanda pergantian. Penanda pergantian terbagi pada 3. Yang pertama iaitu pergantian nominal, yang kedua pergantian verbal, yang ketiga pergantian klausa. Yang pertama, pergantian nominal ialah pergantian yang melibatkan kata nama atau frasa. Yang kedua, pergantian verbal iaitu melibatkan pergantian dalam frasa kerja. Yang ketiga, pergantian klausa melibatkan pergantian sebahagian daripada ayat. Sekarang kita masuk kepada bahagian elipsis. Elipsis adalah satu unsur pelenyapan untuk mengelakkan pengulangan maklumat pada ayat seterusnya. Elipsis juga digunakan sebagai pengguguran kata atau frasa yang telah digunakan pada ayat sebelumnya. Yang terakhir ialah penanda penghubung. Penanda penghubung berfungsi untuk menjalinkan perkataan dengan perkataan, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa dan ayat dengan ayat, di mana penanda penghubung juga digunakan untuk menjalinkan pelbagai jenis hubungan. Menurut Faridah Nazir 2014, menjelaskan terdapat 6 jenis kata penghubung. Yang pertama, penghuraian, pengembangan idea, penambahan, tentangan, penghubung musabab dan penghubung tempoh. Sekarang, kita masuk kepada bahagian menganalisis contoh keutahan gramatikal di dalam artikel. Pada bahagian yang pertama, dalam ayat ini terdapatnya penggunaan penanda rujukan bagi kata ganti nama diri, iaitu mereka yang merujuk kepada ramai murid. Manakala penggunaan kata ganti nama tunjuk ini merujuk kepada penyakit. Pada bahagian yang kedua, terdapat pula penggunaan penanda penghubung jenis penghuraian, iaitu seterusnya dan selain itu. Baiklah, kita masuk kepada keutuhan fonologi. Keutuhan fonologi yang terdapat dalam suatu wacana ni melibatkan hentian suara, nada suara dan intonasi suara. Intonasi ni dapat menimbulkan hubungan semantik di antara bahagian wacana. Intonasi berperanan penting sebagai penanda dan pemisah frasa dan pembeza struktur ayat. Dalam wacana tulisan, unsur-unsur paralinguistik ini ialah tanda baca seperti nokta, koma, tanda soal, titik bertindih dan sebagainya yang digunakan untuk memperjelaskan persembahan wacana. Dalam wacana tulisan pula, ekspresi wajah itu iaitu keadaan air muka serta gerakan tangan dan badan merupakan alat-alat untuk membantu memahami ujaran, iaitu untuk membantu ayat yang disampaikan. Baiklah, kejelasan penulisan berdasarkan artikel yang dianalisis. Yang pertama, penulis menyusun ayat dalam perenggan untuk mencapai kejelasan dalam penulisan. Yang kedua, bahasa yang teratur dan tersusun dalam menulis artikel. Yang ketiga, penulis menulis artikel yang mempunyai koheren dan koherensi yang mantap. Yang keempat, penulis menulis artikel yang mempunyai tujuan penyampaian yang jelas dan logik. Baiklah, seterusnya kita akan pergi kepada koheren.
Jadi koheren ni ialah kesinambungan idea yang terdapat dalam sebuah wacana sehingga menjadikan sebuah teks itu bermakna. Jadi contoh artikel yang saya ambil ialah ibu bapa merupakan individu yang sangat rapat dengan anak mereka yang juga pelajar universiti. Jika dididik dari awal, pelajar akan lebih peka dengan keburukan dalam pengambilan makanan yang tidak sihat. Ibu bapa juga berperanan dalam penyediaan makanan di rumah yang mana ia dapat diamalkan sejak kecil lagi. Pemakanan sihat bukan sahaja penting kepada individu yang berumur 18 tahun ke atas, hal ini juga penting bagi individu yang berumur 18 tahun ke bawah. Tinjauan kebangsaan dan mobiliti ketiga NHMS yang dijalankan di Malaysia pada tahun 2019, sebanyak 15% kanak-kanak berumur 5 tahun hingga 17 tahun memiliki berat badan berlebihan, sementara sebanyak 14.8% adalah obes. Perkara ini boleh berlaku kerana tabiat pemakanan yang tidak seimbang dan kurangnya aktiviti fizikal, lebih-lebih lagi pada fasa pandemik COVID-19. Menurut Ruzita Abdul Talib 2021, setiap individu haruslah mengawal selera makanan dan perlu rajin bersenam, terutamanya murid sekolah disebabkan perubahan suasana PKP yang sangat berbeza berbanding sebelum PKP. Pelajar universiti haruslah menjadi lebih kreatif dalam mencari jalan dalam mengawal pemakanan dan juga melakukan aktiviti yang dapat dilakukan di kawasan sekolah. Bila perenggan yang kedua, di samping itu pihak sekolah dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia KKM haruslah mempergiat lagi kempen-kempen kesedaran mengamalkan makanan sihat bukan sahaja kepada murid-murid sekolah saja. Jadi kita dapat tengok di dalam dua perenggan ni terdapatnya kesinambungan ataupun perikatan daripada satu perenggan tu dengan perenggan yang lain. Perenggan yang pertama dengan perenggan yang kedua tu mempunyai kesinambungan lah. Seterusnya, kohesi. Kohesi ialah hubungan antara satu unsur linguistik dengan satu unsur linguistik yang lain dalam sebuah wacana untuk menghasilkan wacana yang baik. Jadi contoh yang saya ambil ialah tujuan kebangsaan dan mobiliti ketiga NHMS yang dijalankan di Malaysia pada tahun 2019, sebanyak 15% kanak-kanak berumur 5 tahun hingga 17 tahun memiliki berat badan berlebihan, sementara sebanyak 14.8% adalah obes. Perkara ini berlaku kerana tabiat pemakanan tidak seimbang dan kurang aktiviti fizikal, lebih-lebih lagi pada fasa pandemik COVID-19. Jadi kita boleh tengok ayat pertama yang tadi saya beritahu tu mempunyai tautan dengan ayat yang kedua. Jadi kalau tengok ayat kedua tu dia memberi penerangan kepada ayat yang pertama. Kalau kita tengok dia ayat kedua tu yang bukan perkara ini. Perkara ini tu dia merujuk kepada ayat yang pertama. Jadi dia menerangkan lagi ayat pertama tu. Sekarang kita masuk kepada bahagian sumber rujukan. Sumber rujukan merupakan perkara penting. Hal ini demikian kerana sumber rujukan mempunyai tujuannya sendiri. Yang pertama adalah untuk menunjukkan kekreativiti dalam mengolah dan membuat ayat sendiri daripada idea asal yang diambil daripada petikan, kenyataan atau fakta. Yang kedua adalah untuk menunjukkan dan juga membuktikan hasil kerja kita bukanlah daripada aktiviti plagiat. Jadi, terdapat 3 sumber rujukan yang kami ambil. Yang pertama, kami merujuk kepada berita harian berkaitan tentang obesiti sejak usia remaja. Yang kedua, iaitu kami merujuk kepada jurnal yang bernama Jurnal Pendidikan Sains Sosial yang berkaitan tentang obesiti dalam kalangan murid sekolah. Dan yang terakhir, kami juga merujuk kepada aplikasi YouTube berkaitan tentang analisis kebutuhan wacana. Jadi, itu sahaja. Sekian. Terima kasih daripada kami.